Sawadul Azam tu rujuk kepada aliran mana? Saya berpegang Sawadul Azam ni sesiapa sahaja yang berpegang kepada rukun 13 itu. Okey. Dan bagi saya Ahli Sunnah wal Jamaah, of course kita dekat sidang kalam kita percaya bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Asy'ariyah sebenarnya termasuk dalam Asy'ariyah Maturidiyah. Okey, bukan kita mengetepikan Asy'ariyah, cuma kita kata Asy'ariyah ni di bawah Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab mana ada Asy'ariyah Maturidiyah tak pakai asar? Tak pakai Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada saja Asy'ariyah yang mengambil dan tidak yang isbat. Kalaulah nak kata ada pendirian tafwid, ada pendirian takwil, ada pendirian isbat, ada je Asy'ariyah yang buat tiga-tiga sekali. Imam Abu Hasan Asy'ari dikatakan bahawa dia pendirian isbat. So itu juga pendirian Asy'ariyah, tafwid juga pendirian Asy'ariyah, takwil juga pendirian Asy'ariyah. Tak ada masalah benda ni. So kalau nak kata Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, up to you, tak ada masalah. Tapi bagi kami Asy'ariyah ni adalah di bawah umbrella Asy'ariyah dengan Maturidiyah sebenarnya. Okey. Kami tak setujulah bila sebut Asy'ariyah Maturidiyah ahlul hadis. Dia janggal kat situ. Pelik dia jadi ahli hadis kat situ. So dalam macam ahli tafsir macam mana pula? Oh, ahli tafsir di bawah Asy'ariyah Maturidiyah. Ahli hadis terkeluar. Sendiri ada mazhab sendiri. Ahli lughah kat mana pula? Ahli bahasa. Ahli nahwu kat mana pula? Ahli balaghah kat mana pula? Kan? Ahli sains kat mana pula? Imam Ahmad dia ahli hadis ke tak dia? Siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad ahli hadis atau? Bagi kami Imam Ahmad ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hasan Asy'ari tak wujud lagi. Kan? Istilah Asy'ariyah pun tak wujud lagi pada waktu tu. So kalau kita lihat pegangan empat mazhab tu, dia boleh dimasukkan di dalam Asy'ariyah Maturidiyah punya pegangan. Imam Abu Hasan Asy'ari dia mengikut jalan Imam Ahmad. Betul lah. Betul. So Imam Ahmad bersama dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, terbalik. Imam Abu Hasan Asy'ari sama dengan Imam Ahmad. Sebab pendirian dia orang tak berbeza sebenarnya. Tidak berbeza. Kecuali kalau kita ambil literal. Itu masalah. Okey. Janggalan tu ada hadis dengan ada ra'yi tu masuk. Okay. Kalau kita fikirkan betul-betul, hakikatnya ada percanggahan ke antara ahli ra'yi dengan ahli hadis ni? Sebab tu Imam Syafi'i datang menggabungkan kedua-dua ni. Dia harmonikan sebab hakikatnya tak berbeza. Awal tu nampak berbeza sebab benda baru. Benda baru. Dulu kita biasa dengan hadis. Tiba-tiba ulama-ulama dekat Kufah, dekat Basrah mendapat soalan-soalan pelik-pelik daripada ahli-ahli falsafah, daripada orang-orang daripada agama lain. So mula perbincangan kalam. Mula perbincangan yang datang daripada pemikiran manusia. So bila ulama hadis dengar, peliklah bagi mereka. So awal-awal tu memang bergaduh. Kita tak nafi benda ni memang bergaduh. Sebab tu datang sosok figura Imam Syafi'i yang menggabungkan jalan ahlul ra'yi dengan ahlul hadis. Satukan balik jalan yang nampak macam berbeza tapi sebenarnya jalan yang sama. Kan? Sebab tu tak boleh buka buku sejarah tengok ni bergaduh dengan ni. Ni Imam Ahmad tak setuju dengan ni, setuju dengan tu. Itu cara budak-budak untuk memahami sejarah. You kena tengok prinsip, jangan hanya tengok akwal. Sebab ulama kadang-kadang bila dia berdebat, bila dia bergaduh sama sendiri, kadang-kadang kenyataan dia orang tu ialah dia tidak sedisiplin bila mereka menulis buku. Dan bila mereka menulis buku, kadang mereka mengkritik tokoh-tokoh tertentu. Datang tokoh kemudian yang kata, tak, sebenarnya pendirian you dengan dia tak jauh beza. Tapi cerita yang sampai dekat you silap. Bukan itu yang dia cakap. Dia cakap benda lain. Contoh macam lafzi bil Quran makhluk. Isu Imam Bukhari ni kecoh. Ada kata Imam Bukhari cakap benda tu, ada kata Imam Bukhari tak cakap benda tu. Sampai dia kena persecuted because of that statement. He was persecuted. Ada orang saja buat masalah datang jumpa Imam Bukhari sebab dia baru masuk ke kawasan Nishapur kat saya pada waktu tu. Nama dia besar pada waktu tu. Sebelum dia masuk kawasan tu orang dah, Bukhari nak datang, Bukhari nak datang. So ada satu budak nakal ni, ataupun seorang yang nakal lah, bukan budak, datang tanya, apa pandangan tentang lafaz kita ni? Bila kita baca Quran, lafaz kita ni makhluk kita bukan makhluk. So apa Imam Bukhari kata? Imam Bukhari kata af'alul ibad makhluk. Perbuatan hamba adalah makhluk. Dia tak cakap direct kan? Dia tak kata lafaz kita tu, semua perbuatan hamba makhluk. Si Mamat ni, dia terus pergi buat announcement. Dia kata, Bukhari kata lafaz kita baca Quran makhluk.
Ahli hadis mengamuk ah. Geng yang dipanggil ahli hadis saya setuju, tapi itu yang difahami. Mengamuk kata, oh Bukhari melakukan bid'ah kalam. Ni Imam Bukhari ni. Tu sampai dia terpaksa tulis buku Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Ni sebab tu saya kata, geng-geng buat kacau ni ada je sepanjang zaman. Akhirnya dia kena persecuted dengan Az-Zuhli. Zuhli ni pun ulama besar. Tapi dia ada pengaruh di kawasan tersebut. Sampai Imam Bukhari ni di pulau. Ramai saja ulama selepas dia meninggal baru nama dia betul-betul besar. Imam Bukhari dah besar dah waktu dia hidup lagi. Tapi dia lebih besar selepas dia meninggal. Imam Abu Hasan Asy'ari juga. Ya. Lepas meninggal baru namanya besar. Ada yang waktu hidup dia persecuted. Orang tak pandang buku-buku dia. Tapi lepas tu buku mereka tersebar seluruh dunia. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala membantu perjuangan tersebut. Waktu dia hidup tidak diterima. So jangan bimbang bila awak diterima ke tak diterima ke. Awak sampaikan je kebenaran tu. Kalau benda tu betul, dia akan sampai. Allah akan sampaikan kepada orang yang jujur mencari kebenaran. Jadi so sebenarnya bila pengkaji-pengkaji yang datang kemudian kata sebenarnya ni non-issue pun. Al-Bukhari dengan Az-Zuhli ni bukanlah jalan yang berbeza sebenarnya. Tapi sebab ada penyangak-penyangak ni, propagandis ni, dia bukan sekat tanya, diam. Dia pergi, dia kata macam ni. Tu adu domba tu. Tu mengadu domba. Sebab benda-benda ni sensitif. You tukar satu perkataan, you tambah satu perkataan, dia jadi cerita lain, totally. Dan Imam Ahmad pula, bila kena persecute dengan Mu'tazilah, dia jadi, kita kata ada hypersensitivity kepada isu-isu ini. Sampai ulama kata, he went to the opposite of what the Mu'tazilah said. If the Mu'tazilah say Z, he will say A. Sebab apa? Sebab dia nak jaga akidah umat Islam berkenaan dengan Quran. Kemudian timbul Ghulatul Hanabilah. Geng Hanabilah yang melampau, yang dikritik oleh Ibn Jauzi sendiri, seorang Hanbali. Kata kita iktiraf, ada Ghulatul Hanabilah di kalangan kita, ada Mujassim di kalangan kita. Yang kata bukan kami, bukan Syairah. Hanabilah sendiri yang kata, di kalangan kami memang ada Mujassimah, ada pelampau-pelampau Hanabilah. So nak kata tak ada Mujassim, tak ada apa, cerita lama dah benda ni. Kita hanya memberitahu bahawa hakikat ni ada. Dan sampai hari ni ada yang kata Allah ni jisim bukan seperti jisim. Kan? Sama benda punya statement pun kita tak tahu. Lepas tu bila kita kata korang Mujassim, oh tak, kami bukan Mujassim. You isbat jisim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benda ni memang dia berat sikit bagi sebagai orang. Kalau nak cari simple, okay, the simple Islam. You take that simple Islam, you ambil rukun 13 tu, 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 2 rukun ihsan, go and do your work. Fine. But if you want to understand deeper, you have to be patient. Kenapa serius sangat isu ni? Kan? Sebab segala pelampauan bermula dengan pelampauan manusia tentang Tuhan. It always begins there. Your conception tentang Tuhan jadi salah, jadi rosak. Dia akan menumpah kepada benda-benda lain. Dia akan tumpah kepada sektor-sektor lain. So it's important to get this thing right. And we will defend this, bismillah. Sebab kami percaya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini jalan salafus salih. Okay? Without a doubt.